Assalamualaikum. Nama saya Syed Iskandar, biasa Cherry Rai. Nama matrik saya 23 DPS 23F 2023. Bye. Hai, nama saya Nuribati Syabeti Muhammad Aidil. Nama matrik saya 23 DBS 23F 2035. Hai, nama saya Nurulisa binti Muhammad Zizki. Nombor matrik 23 DBS 23F 2020. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Aisyah Ina binti Azwazli. Nombor matrik 23 DBS 23F 2021. Hai, nama saya Nafati Fatah binti Muhammad Semunti. Nombor matrik saya 23 DBS 23F 2038. Oh. Tajuk kami, sekiranya perkara di bawah berlaku, apakah kamu perlu lakukan? Yang pertama, imam terlebih rakaat. Contoh. Ketika tahiyat akhir, imam telah menampakkan sujud sahwi yang diikuti oleh makmum kerana telah terlebih rakaat dalam solat Jumaat. Okey. Yang kedua, tajuk kami ialah imam terbatal solat dan bagaimana cara untuk menggantikan imam. Seperti dalam situasi sebentar tadi, imam tiba-tiba merasa sakit perut dan terbuat angin secara tidak sengaja. Ia melakukan salam dan 3 langkah ke kanan untuk keluar daripada saf solat Jumaat. Makmum yang berada di belakang imam akan melangkah 2 langkah ke hadapan, lalu makmum yang di belakang akan merapatkan saf bagi meneruskan solat Jumaat. Kalau imam terlupa baca Al-Fatihah, lagi merisaukan. Macam mana? Tengok video.
Subhanallah. 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 Alamak, apa yang aku lupa Astaghfirullahaladzim. Oh, mungkin aku terlupa baca Al-Fatihah. Bagi situasi yang ketiga, imam telah membaca Al-Fatihah di rakaat pertama. Makmum menyadari akan hal itu, lalu menyebutkan Subhanallah dan didengari oleh imam, dan imam telah menambahkan rakaat lalu diikuti oleh makmum. Okay, hai guys, Assalamualaikum. Nama saya Daniel. Hari ini kami akan melakukan sesi soalan jawab bersama rakan-rakan untuk mendapatkan pendapat dan pandangan. Mari. Assalamualaikum. Salam. Hari ni ajar aku ni tentang ni. Aku nak minta sikit pendapat dan pandangan pada korang semua ni. Ramai. Mai. Yang pertama, apakah kesan jika imam tertinggal bacaan surah Al-Fatihah di dalam solat? Al-Fatihah ni rukun dalam solat. Jadi bila dia tinggal satu tu, rakaat tu tak dikira dah. Kau kena buat sujud sahwi. Okey, faham. Okey, yang kedua pula, kalau kau sebagai makmum, apakah yang kau perlu lakukan sekiranya imam terbatal solat? Bila dia patah solat Betul. makmum biasanya macam jilat lah duduk belakang dia, pergi ke depan ganti imam. Okey. Itu dia, saya terima kasih ya. Okey. Kebetulan buku kau ni, aku nak tanya persoalan berkenaan subjek BI lah. Apa pandangan kau jika imam terlebih rakaat? Kalau imam terlebih rakaat, kalau dia dah terlepas solat pun, dia dah lama lepas tu semua dia ingat yang dia terlebih rakaat, dia tak payah nak tunggu balik lah solat tu. Tapi kalau dia baru lepas solat, dia baru ingat yang dia dah terlepas terlebih rakaat, baru dah dia kena buat sujud sahwi. Bella nak tanya. Ada soalan tau. Okay, alamak soalan. Okay, apa kesan jika imam tertinggal bacaan surah Al-Fatihah dalam solat? Kalau imam tertinggal Al-Fatihah, Al-Fatihah tu kan rukun. So benda tu wajib. Kalau tak baca, maknanya solat tu tak sah lah. Makmum pun tak sah. Tapi sebenarnya makmum tu dia kena tegur dulu lah imam tu. Tapi kalau tak sah kata tegur, solat tu tak sah. Itu je yang saya tahu. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Okey, hari ni aku ada buat sikit interview lah dekat kau. Interview apa? Ini berkenaan dengan solat. Solat. Aku nak minta sikit pandangan lah dekat korang semua. Okey, soalan yang pertama. Apakah kesan jika imam tertinggal bacaan surah Al-Fatihah dalam solat? Apakah kesan? Betul.
Kesan tu saya rasa batal lah. Batal. Sebab Al-Fatihah kan ada dalam rukun solat, dan benda tu kan wajib. Jadi bila kita tahu benda perkara yang wajib, batal lah benda tu. Bagi saya lah. Tapi saya kena belajar lagi. Okey, soalan yang kedua. Apakah yang kita perlu buat jika imam terbatas solat? Imam terbatas solat, apakah kita perlu buat? Kita sebagai apa? Kita sebagai makmum. Oh, sebagai makmum. Kena nantikan tempat ni lah. Bila dia batal solat, tak kisahlah batal tu disebabkan dia kentut ke kan, dia kena najis ke apa kan. Bila dia dalam pengalih tu, orang yang belakang imam tu, tak kisahlah Bilal ke siapa kan, orang betul-betul belakang dia akan pergi ke depan, gantikan tempat dia. Okey, terima kasih. Ada last soalan ni. Ada lagi? Betul, ada last. Pening ni. Okey, soalan yang ketiga. Apakah pandangan kamu jika imam terlebih rakaat? Terlebih rakaat? Betul. Bagi saya, kalau terlebih rakaat, tak ada masalah. Ya ke? Sebab yelah, sebab kalau contoh kalau imam terlebih rakaat, sebagai makmum kena bagi tahu dia lah. Tapi bagi tahu janganlah macam panggil. Bagi tahu tu kena macam subhanallah. Bagi dia notice benda tu. Macam terlebih kot. Kalau ada terlebih, biarlah habiskan dia. Sekiranya kamu tu imam, okey, kalau kamu dah dengar orang makmum kamu panggil subhanallah, okey, apa yang kamu boleh lakukan? Kalau terdengar, Betul. kita fikirlah yang kita silap. Selalu benda yang subhanallah ni, bila makmum tegur ni adalah perkara yang kita silap. Maksudnya macam tak kisahlah subhanallah tu sebab apa kan, kita silap. Contoh mungkin terlebih rakaat ke apa kan, terlupa Al-Fatihah ke apa kan, macam awak tanya tadi. Macam tu lah. Okey. Terima kasih atas. Sama-sama. Okey. Siapa nama? Saya Afnan. Okey, terima kasih ya. Okey, baiklah. Assalamualaikum. Okey, saya ingin memberikan sedikit baiklah, Assalamualaikum. Saya ingin jawab sedikit soalan daripada interview saya. Yang pertama, apakah kesan jika imam tertinggal bacaan surah Al-Fatihah dalam solat? Jawapan dia yang pertama ialah membaca surah Al-Fatihah di dalam solat merupakan salah satu rukun-rukun solat, dan ia wajib dibaca dalam setiap rakaat. Sekiranya seseorang itu tidak membaca Al-Fatihah, maka solatnya tidak sah. Yang kedua, apakah kita perlu buat jika imam terbatas solat? Apabila imam dalam pertengahan solat tiba-tiba terkentut, maka dia wajib membatalkan solatnya dengan bersalam kanan dan kiri dan keluar dari jemaah. Makmum pula hendaklah teruskan menghabiskan solat masing-masing dan mereka tetap mendapatkan pahala jemaah. Yang ketiga, apakah pandangan kamu jika imam terlebih rakaat? Jika terlebih rakaat secara tidak sengaja, jika disedari selepas solat, tidaklah dituntut untuk mengulangi solatnya. Cuma jika disedari, sebaik saja selesai solat adalah sujud sahwi. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Tuan-tuan, tera kita main masjid ni, saya yakin ni kita main masjid ni pun masih ada anak-anak yang tidak mengerjakan solat. Semayang ni dia tajuk khas panjang, sejam 30 minit, tajuk dia aja. Betapa Nabi kata ke aku, kalau boleh nak bakang rumah kalau orang tak main semayang berjemaah. Nabi kata pemisah di antara Islam dan kufur ialah solat.
pemisah di antara Islam dan kufur ialah meninggalkan solat. Tinggal solat terus masuk belah no. Sebab tu mazhab Hambali, mazhab Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, orang yang meninggalkan solat dihukum sebagai kafir. Tidak dikafankan, tidak dimandikan, tidak disolatkan dan tidak dikebumikan di perkuburan Islam. Besar, semayang ni besar. Solat. Dan di Malaysia, untuk pengetahuan kita semua, seperti mana yang selalu disebut oleh ustaz-ustaz lain, di Malaysia 80 hingga 85% umat Islam di Malaysia tidak mengerjakan semayang. Tuan-tuan buka lah internet, tengoklah mana-mana kajian pun, tuan-tuan akan tengok paling rendah 80% statistik. Amai tuan-tuan, baru semayang. Allahu Rabbi. Okey, Assalamualaikum. Sebelum berakhirnya tunjuk syara kumpulan kami hari ini, saya ingin memberikan sedikit kesimpulan berkenaan tajuk kami. Solat merupakan tiang agama dan juga salah satu daripada rukun Islam. Telah diwajibkan kepada seluruh umat Islam untuk menunaikannya dan menjaga sifat malas dan sambil lega. Mereka yang mengingkari kewajipan solat dihukum sebagai kafir, manakala mereka yang malas menunaikan solat dihukum sebagai fasik dan pelaku maksiat. Hakikatnya, terdapat banyak lagi kesalahan dalam solat yang masih ramai belum tahu, tetapi telah dibiasakan hingga kini kerana tidak ada yang menegurnya. Justru sebarkanlah ilmu kepada mereka agar mereka sentiasa berjaga-jaga dan tidak mengambil ringan dalam hal solat. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Bye bye.